pengorbanan yang sia-sia. Saya Bella, berumur 25 tahun dan ini kisah saya. Saya kenal si dia pada tahun lepas melalui apps yang mencari pasangan. Saya berikan nama dia Asmi, bukan nama sebenar, dan umurnya sebaya. Saya kenal dia dalam masa seminggu di social media dan dia ambil keputusan untuk jumpa dengan saya. Pada mulanya kami hanya kawan je. Dan bila berjumpa, dari situlah bermulanya kisah kami. Dia decide untuk jumpa saya di luar, tapi family saya ni strict parents, jadi dia jumpa saya di rumah. Dan saat itu jugalah dikenal dengan ibu saya. Saya dan ibu tinggal kat bandar yang agak jauh dari kawasan tempat tinggal kami. Ibu saya terpaksa PJJ dengan ayah, jadi saya dan sepupu perempuan saya akan menemani ibu. Dan pada setiap hujung minggu, barulah kami akan balik ke kampung untuk jumpa ayah saya. Dan dari situlah saya berjumpa dengan dia. Kali pertama kami jumpa, firasat saya kuat mengatakan yang dia ni ada sembunyikan sesuatu. Pada hujung minggu saya balik ke kampung dan kat situlah baru dia jujur memberitahu yang sebenarnya dia dah berpunya dah. So saya decide lah tak nak ganggu dia kan. Tetapi lain pula yang jadi, dia cari saya dan dia ingin saya dengarkan kisah tentang dirinya dan hubungannya. So dia ceritalah yang hubungan dia ni dah tak boleh dibaiki sebab keluarga perempuan tu tak restu hubungan mereka dan mereka selalu bergaduh. Dan di situ juga dia menyatakan perasaan yang dia mula suka dan sayang saya sejak pertama kali berjumpa. So dia mohon untuk saya tunggu dirinya sampai dia putuskan hubungan tu. Teruk ke saya? Seolah-olah saya pula yang jadi penyebab mereka putus dan saya rasa diri seperti seorang perempuan simpanan. Dalam masa sebulan tu, tanpa saya sedar, saya telah berharap dan menyayanginya. Saya tetap tunggu macam bodoh. Dia selalu meyakinkan diri saya jika hubungannya berakhir, bukan disebabkan saya. Itu disebabkan hubungan mereka yang memang dah hancur dah. Dah tunggu masa je untuk mengakhiri hubungan tu. Janjinya lepas Raya Aidilfitri, dia akan bagi keputusan. Tapi di sebaliknya, mereka masih lagi bersama dan dia siap bawa perempuan tu balik ke kampung untuk beraya bersama. Ya, silap saya jugalah sebab terlalu sayangkan dia. Tapi ternyata tak sia-sia kerana seminggu lepas raya, mereka putus. Dan 5 hari lepas tu, kami declare. Betapa happynya dah bercampur dengan perasaan bersalah juga sebab memikirkan aku ke punca mereka putus. Dipendekkan lagi cerita, tanpa disangka kami bertunang pada 3 September 2022. Hari demi hari berlalu dengan terlalu cepat. Ibu saya pun dah dapat bertukar ke tempat yang lebih dekat dengan tempat tinggal kami. So kami berpindah ke kampung semula. Dan saya dengan dia pula yang long distance relationship. Kami berdua telah tetapkan tarikh perkahwinan yang sepatutnya berlangsung pada awal September baru-baru ni. Tapi bermula pada awal bulan 3, dia dah banyak berubah. Dia dah berhenti simpan duit kahwin sebab dia cakap dekat saya banyak benda nak gunakan duit. Nak bayar duit motor, rumah sewa, hutang PT, bagi mak abah lagi, makan lagi, bayar untuk hidupkan road tax, bayar saman dan macam-macam lagi alasan yang diberikan. Tapi saya tetap faham dan dari situ saya bantu dia dengan cara saya bekerja. Duit kahwin saya yang simpan dan duit yang sebelum ni dia pernah simpan dalam bank saya pun diminta pinjam untuk keperluan dirinya. Dia dah simpan dah dalam bank saya RM5,000 dan hampir RM3,000 lebih dia gunakan semula duit tu. Dan separuh dari tu saya gunakan untuk persiapan perkahwinan kami. Makin lama dia makin menjadi-jadi. Segala duit gaji dia habis dalam masa yang singkat dan diminta lagi pinjam duit dari saya. Pada awalnya dia malu untuk pinjam tapi lama-lama dah jadi kebiasaan dia untuk pinjam dekat saya. Tanpa dia sedar duit yang dibagi RM5,000 tu dah habis dah digunakan. Makin hari makin berubah sikapnya dan keluarlah segala sikap panas baran dia. Kalau tak dapat apa yang dia nak, dia akan maki saya dan marah. Dan bila dia dah dapat apa yang dia nak, dia akan hilangkan diri tanpa khabar. Bila diperlukan, baru cari balik. Kehidupan saya dan dia terbalik. Macam saya pula yang lelaki, dia perempuan. Mana taknya, dia merajuk, saya kena pujuk. Saya yang kena minta maaf dan saya yang sering mengalah dalam hubungan ni. Saya terlalu meletak kepercayaan dan kesetiaan saya untuk dia sampai saya tak sedar yang saya ni kena game dengan dia. Setiap kali call, dia akan cerita tentang perempuan lain yang dia paling rapat dekat tempat kerja dia. Cemburu? Of course lah kan. Cuma mampu pendam dah tak mampu nak luah sebab setiap kali saya luahkan perasaan saya, dia akan marah kerana sikap saya yang tak matang katanya. Overthinking dan cemburu buta. So saya diam je lah dan pendam. Hari demi hari berlalu tanpa saya sedar, majlis tinggal lagi 4 bulan. Waktu ni saya dah start kalut dah nak settlekan semuanya. Kad kahwin, bayar habis benda dah booking semua, hantaran, kudis kahwin, dan paling penting nak siapkan borang untuk kahwin lah. Duit semuanya guna duit saya. Dan separuh tu adalah duit mak ayah saya. Dia dengan hidup dia yang masih tak lengkap dengan hantaran dan macam tak ada persediaan pun nak kahwin. Sebulan kemudiannya, dia dah start bagi alasan dah. Macam-macam hilah yang diguna. Dan tiba-tiba dia kata, saya tak ready nak kahwin. Nak gugur jugalah ya jantung saya waktu tu. Dan saya masih pertahankan hubungan. Tetap siapkan apa yang patut untuk majlis. Kami bergaduh, berbaik. Tapi macam biasalah,
dia tetap minta pinjam duit lagi. Lagi 2 bulan majlis, sebenarnya hati saya waktu ni dah tak mampu bertahan dan dah tawar dah. Tapi disebabkan fikirkan maruah family saya dan family dia, saya tetap teruskan. Dia pula sentiasa ulang perkataan yang sama, saya tak ready nak kahwin. Dan sampai satu tahap dia jujur, dia kata, aku sebenarnya terpaksa dia bertunang dengan kau sebab nak jaga hati mak dan ayah kau. Aku tak ready nak tunang lagi dan tak bersedia pun nak menggalas tanggungjawab sebagai seorang suami. Aku tak mampu dan aku tak layak untuk kau yang terlalu baik. Aku tunang dengan kau tanpa aku fikir panjang dan aku takut kehilangan kau. Itu sebab aku bertunang dengan kau. Ya Allah, sakit dia hati ni. Dah hancurnya hati saya masa tu, Allah je yang tahu. Saya dah pasrah, dah reda dah kalau itu tak di saya. Tapi family dia tak tahu yang dia dah tak nak teruskan. Family dia paksa dia untuk siapkan borang secepat mungkin sebab majlis dah nak dekat dah. Sampailah waktu dan tarikh yang saya takkan lupa, dia datang dengan family dia dekat rumah saya untuk bincang tentang majlis. Dia hanya diam dan ikutkan saja apa yang mak dan abah dia cakap dan settlekan borang kahwin dekat rumah saya juga. Dia dah tak nak teruskan, tapi dia tak berani bersuara. Sampai dah settle semua sekali, abah saya bagi dia masa 3 hari untuk jawapan dia sama ada nak teruskan ataupun tidak. Dia balik ke rumah sewa dia dan dari situlah bermulanya pergaduhan yang besar. Esoknya saya minta maaf dan memohon untuk teruskan hubungan sebab saya tak nak malukan maruah family saya. Macam biasalah, dia maafkan dan sempat lagi dia minta pinjam duit saya dan saya masih lagi bagi duit kat dia. Sepatutnya duit hantaran saya RM8,000, tapi dia tak cukupkan duit RM8,000 tu, selebihnya guna duit family saya dan duit saya. Kad dah siap, yang booking semua dah settle, baju dah beli, senang cerita semua hampir selesai. Dalam masa 3 hari tu, dia bagi harapan dan janji yang manis sangat-sangat dan tak sangka, itulah pengakhirannya. Dia tanya tentang cincin dan dia bagi kata-kata yang manis, katanya majlis ni tetap langsung dan kita akan tetap kahwin. Selepas 3 hari, dia hubungi ayah saya dan bagi jawapan dan hari tu juga dia terus menghilangkan diri. Ya. Dia beritahu ayah dia tak nak teruskan dan nak putuskan hubungan ni. Saya ingat saya dapat hadap dan reda, tapi ternyata salah. Sakit tu hanya Allah yang tahu. Dan yang paling menyakitkan, family dia tak tahu pun tentang keputusan yang dia buat. Family dia datang dan serahkan borang dekat ayah saya dan ayah tolak borang tu. Family saya dah tak boleh nak terima lelaki tu dah. Dan mak abah dia datang jumpa saya, merayu untuk terima semula anak dia dan teruskan je majlis tu. Luluh hati, memandang mata yang berkaca dan masih mengharapkan saya untuk menjadi menantunya. Sedangkan anak dia tu dah hilang tanpa khabar dah. Sampailah pada tarikh 30 Julai, family dia datang dan dia juga ada untuk selesaikan salah faham keluarga dia dan keluarga saya. Saat itu saya tak sanggup lagi nak lihat muka dia. Tapi apakan daya, saya terpaksa hadap untuk selesaikan hubungan kita orang ni. Nampak diputuskan secara baik, tapi tidak. Di sebaliknya, diburukkan saya untuk menampakkan saya bersalah dan mengatakan saya lah punca hubungan kami putus. Tapi di depan saya hanya perkataan maaf je yang keluar dari mulut dia. Play victim? Yes, di sinilah saya mampu ungkap sikap sebenarnya. Kaki perempuan curang, penipu, play victim, pemboros, panas-paran dan materialistik. Walaupun itu kisah silamnya, tapi saya terima dia seadanya kerana ayat dia. Itu dulu. Sekarang saya dah berubah. Tapi sebenarnya dia tak pernah berubah pun kerana perbuatan dia, kelakuan dia masih sama. Tapi Alhamdulillah, Allah masih menjaga maruah dan kesucian saya. 2 hari lepas kami putus, saya dapat bukti yang sebenarnya dia bukan tak ready nak kahwin, tapi dia ada perempuan lain. Dan perempuan tu satu tempat kerja dengan dia. Tapi saya tahu, saya bukan mangsa yang pertama dan terakhir. Sebab akan ada lagi mangsa dia dan saya harap korang takkan terkena tipu dengan lelaki macam ni. Majlis pada awal September baru-baru ni tetap langsung. Tapi bukan majlis saya. Majlis jemput menantu abang saya. Yelah, mana taknya kan semua dah dibayar dah. Goodies pun dah siap. Duit saya pun habis macam tu je. Nak sedih pun tak guna. Dia terus hilangkan diri lepas tu dan majlis yang berlangsung tu saya tetap hadap dalam keadaan yang duka. Saya trauma dengan apa yang jadi dan susah untuk percayakan lelaki. Nak diikutkan, nak tanggung malu tu family saya. Saya kena cari pengganti dia dan saya cari. Adalah pengganti yang sanggup gantikan tempat bekas tunang saya tu. Tapi saya tak mampu nak hadap lagi dengan trauma tu dan saya tak nak sakitkan hati orang yang tak bersalah dengan trauma saya. Tapi Alhamdulillah, saya jumpa dia yang betul-betul sayangkan saya dan sekarang ni saya dengan orang yang baru dah yang cuba masuk dalam dunia saya. Walaupun sayang itu hadir, tapi kepercayaan tu tiada. Dan saya masih cuba untuk memberi ruang kepada dia mengenali saya. Ramai yang kata saya move on terlalu cepat dan dapat pengganti baru dalam masa yang singkat. Tapi kenyataannya saya yang hadap. Dan ya, saya dah move on sebab tak ada apa dah kenangan indah untuk lelaki seperti dia. Jangan menangis dan bazirkan air mata untuk lelaki yang tak guna seperti itu. Itulah kata-kata yang membuatkan saya bersemangat untuk bangkit terus dalam kehidupan ni.